Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan ada kitab, kita tengok muka surat kisah yang berikutnya. Kisah yang ke-6 berkaitan dengan kisah kubur berapi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Dan jangan sesekali orang-orang yang bakhil dengan harta yang dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan isi langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengetahui dan dengan mendalam akan sesuatu yang kamu kerjakan. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, pada malam ni kita akan tengok kisah berkaitan dengan kubur berapi. Kisah kubur berapi ni dia adalah kisah yang pelik, bukan kisah yang biasa kita dengar. Dia di luar daripada konteks pemikiran manusia yang biasa. Dalam Islam ni ada banyak benda-benda yang kadang-kadang kisah yang berlaku yang di luar daripada kemampuan otak manusia fikir atau tahu benda tu. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala boleh berlaku apa-apa sahaja. Contoh, kalau tuan-tuan Ibnu Khilqan bawa satu kisah berkaitan dengan seorang lelaki yang dia selalu kutuk ataupun mempermain-mainkan kayu siwak. Dia ambil kayu sugi tu, dia kata, oh, kayu ni Nabi Muhammad ajak bersih gigi ke? Kayu ni baik guna untuk cuci pungkah pun boleh juga. Lepas kita pergi tandas, dia saja ambil. Dia selalu suka buat tu. Dia ambil kayu sugi, dia acak-acak nak istinja lepas buang air besar tu, buka belakang macam tu, macam main-main dengan sunnah Nabi SAW. Setelah beberapa lama, dia selalu mengadu kata dia sakit perut dekat anak dia. Sakit perut. Tapi sakit tu secara, bukan secara direct, secara kadar. Sakit bila sakit dia main balik. Sampai bila? Lebih kurang 7, 8, 9 bulan dia dah sakit perut. Satu hari bapak dia kata dia sakit sangat perut tu, dia pegang-pegang perut. Maka daripada perut dia keluar satu macam pecah perut dia, keluar binatang
yang rupa binatang tu agak pelik. Rupa binatang tu dia muka, badan dia macam tikus, muka dia macam ikan, ada kuku yang tajam dan ekor yang tajam, ada kaki 4, badan bersisik macam ikan. Nak kata ikan tak ikan, nak kata arnab tak arnab, dia binatang pelik ke tu. Dah ada taring 2 yang tajam. Binatang tu keluar, anak dia kata, aku nampak binatang yang pelik tu. Aku ambil penyapu, aku pukul sampai mati binatang tu. Dan semua orang kampung aku mai tengok binatang yang pelik tu. Dan bapa aku pun tengok. Bapa aku kata, sebab ni lah aku duk sakit perut, dia sakit selama ni. Rupanya binatang tu dia gigit daripada usus dia, part-part dalam badan ni sikit-sikit tu, sampai rosak badannya, sampai mati dia. Binatang tu mati, duk sat bapa dia pun mati juga. Benda ni pelik, tapi kadang-kadang Allah tunjuk sebagai salah satu daripada peringatan agar jangan kita buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan benda tu jadi susah. Itu nama dia, kita kata karamah. Itu nama kadang-kadang sebagai peringatan. Dia boleh jadi macam-macam. Imam Nawawi di Masjid Dimash, di masjid di Damsyik dulu, Tok Siak imam masjid dia, lepas Imam Nawawi meninggal, dia cerita. Dia kata apa? Aku kadang-kadang lepas Isyak, lepas sunat ba'd dia, aku balik, Imam Nawawi pun aku balik sama aku. Dia pegang tangan aku. Dia kata, jom pergi Mekah. Dia kata. Dia tengok Imam Nawawi. Dia kata, Imam tak pergi Mekah tak mana malam-malam ni. Imam tanya dia, Nabi ke dah? Dia kata, boleh kita pergi. Imam Nawawi pegang tangan aku. Aku langkah beberapa langkah, aku dengan tiba-tiba aku sudah berada di Mekah. Aku tengok Imam Nawawi masuk, dia tawaf, dia semayang apa semua habis, dia mai kat aku. Dia tanya balik dekat aku. Dia kata, boleh kita balik sekarang? Aku kata boleh. Dia pegang tangan aku. Beberapa langkah aku jalan, aku ada kembali di Masjid Umawi di Damsyik. Dan aku tak pernah cerita, dan Imam Nawawi tak bagi aku cerita dekat siapa pun. Hang diam aja, selagi aku hidup hanya cerita kat siapa benda ni. Diam-diam. Karamah wali ni dia tak abang orang. Sama juga Imam Abu Hanifah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Khairatun Hisan fi Manaqib Abi Hanifah An-Nu'man, ketika mana berlaku sedikit perselisihan dengan khalifah ketika tu dalam isu berkaitan adakah Quran ini adalah kalam Allah, adakah dia adalah qadim ataupun dia adalah makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dia kata ini kalam Allah, ini qadim. Dipaksa oleh khalifah untuk mengaku dia adalah makhluk. Isulah panjang, tahu ngaji akidah kita tahu kisah dia. Imam Syafi'i hidup sama-sama tu. Imam Syafi'i ada ketika tu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ada ketika tu. Tapi bila ditanya pada dia, dia pakai konsep tauriah. Tauriah ni dia tak ranjau. Dia macam dia style sikit lah bila jawab tu. Khalifah tanya kat dia, betul ke empat-empat kitab ni adalah makhluk? Dia kata kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, empat ni adalah makhluk, dia kata. Tapi bukan merujuk pada kitab, merujuk pada jari dia. Dia buat kira betul, kemudian dia kata betul empat-empat ni adalah makhluk. Dia cakap bukan pasal Quran tadi tu, dia cakap pasal jari dia. Raja pun ada macam 2% bengong sikit. Dia kata tak apa, selamat. Tapi dalam banyak-banyak ulama ada hak dia tekan. Tak, aku tak ada tauriah. Kalam Allah ini qadim, ini bukan makhluk. Dia pertahan sungguh-sungguh. Dia kena belasah, kena sebat, kena balun. Cuma masa dia kena balun, tangan dia kena ikat. Seluar yang jerut kau seluar pakai apa tak tahulah. Tapi seluar dia tu, masa dia duduk pukul, seluar tu dia longgak. Dia doa ke Allah, ya Allah, aku tak mau aurat aku terbuka di hadapan orang-orang ni.
kau peliharalah aurat aku ya Allah. Ketika hampir seluar dia nak londeh, karamah Imam Ahmad bin Hanbal, tiba-tiba ada sepasang tangan emas, tangan sungguh macam patung emas tu, tapi badan kepala tak ada, tangan saja ada. Dia pegang seluar yang dekat-dekat nak londeh tu, dia tarik naik sampai di atas dekat dada. Maksudnya dia kejarkan seluar Imam Ahmad bin Hanbal tu, tarik balik tu, bagi seluar dia tak londeh, aurat dia terpelihara. Itu nama dia karamah Allah beri. Untuk orang baik-baik kita panggil karamah. Untuk orang jahat yang buat dosa macam Fir'aun, kita panggil istidraj. Lagi jahat, lagi power. Lagi jahat, lagi berkuasa. Lagi duk zalim orang, lagi duk pegang jawatan. Lagi duk zalim orang, lagi followers dia makin banyak. Lagi zalim ke orang, lagi subscribers dia makin banyak. Dia punya komen, kuih banyak, kuih hebat, kuih mantap. Dia jadi macam Fir'aun, jahat. Tapi dalam masa yang sama, dia stabil. Tu bukan tanda kata bagus, itu tanda tak bagus. Ada juga jahat lagi apa dia? Nama dia mukjizat. Nama dia adalah sihir. Ada juga benda yang baik tapi jadi kat Nabi saja, pelik. Apa dia? Nama dia adalah mukjizat. Ada juga jadi kat Nabi-Nabi sebelum mereka lantik jadi Nabi. Nama dia irhaus. Alif ra ha alif sad. Irhaus maknanya perkara pelik yang berlaku pada para Nabi sebelum mereka ini dilantik jadi Nabi. Luar biasa. Contohnya apa dia? Ketika tentera Talut dan Jalut kan. Tentera Talut tu, salah seorang daripada tentera dia masa tu Nabi Daud. Dia muda lagi. Dia lah ambil batu baling kepala si Jalut tu, mati tergolek kepala tu. Irhas. Nabi SAW masa tu umur muda, ke Syria. Awan sedang mengikuti dan melindungi di mana Nabi berjalan. Rahib Buhaira yang sedang perhati pada jauh, dia kata, yang ni bukan sebarangan ni. Semua orang jalan biasanya. Ini awan dia ikut dia. Pagi mai tanya dia, betul ke hang ni? Dia budak tadi mana? Tu anak hang ke? Dia kata anak aku lah. Rahib kata bukan anak hang kot. Dia cakap elok, anak hang ke tak? Dia kata tak, tu anak belakang aku. Bapa dia mana? Bapa dia meninggal lah. Mak dia mana? Mak dia meninggal lah. Rahib Buhaira kata dia, hang angkat dia, hang balik cepat. Yahudi nampak, Yahudi dibunuh dia. Yahudi memang tak suka kat dia. Itu ciri-ciri orang yang hebat tak lama lagi. Itu semua perkara yang luar biasa yang berlaku dalam syariat, tetapi dia masih dalam lingkungan bukan penglipur lara khurafat cerita pelik-pelik ke tu. Ada dalam kitab sirah, ada dalam kitab yang cerita perkara pelik-pelik. Kalau tuan-tuan kesempatan nanti balik rumah, saya tak tahu lah, buku lama dah tu, tak tahu ada kedok lagi. Buku tu tajuk dia Pelik Tapi Benar, karangan Dr. Zahazan Muhammad, terbitan Telaga Biru. Lama lah, saya rasa beberapa tahun dahulu. Dalam tu dia kumpul macam-macam cerita, tapi ada riwayat-riwayat yang kukuh berkaitan kisah-kisah tersebut. Baik, kisah ni adalah berkaitan dengan orang yang kedekut, orang yang bakhil. Bakhil ni maknanya apa? Orang tu dia tak mau nak guna duit dia yang ada dekat dia untuk infak dekat orang. Infak fi sabilillah ke, guna derma tolong apa pun dia tak mau. Nama dia bakhil. Piramli mu buat gambar bernama Haji Bakhil. Bila markah bila minta derma untuk anak yatim, dandan demang gora tergetak-getak. Tapi bila cikgu murni dandan sehat. Dia pun dia buat tunjuk perangai hantu ayak. Bukan Haji Bakhil tu hantu ayak. Perangai yang dia tunjuk dalam sikap tu contoh-contoh kedekut lah. Derma infak fi sabilillah dia kedekut. Ada satu lagi yang atas pada syahih, atas pada bakhil, nama dia apa? Nama dia syahih. Syuhun, sifat nama dia syahih. Shin ha ya ha. Syahih.
Syahih ni maknanya apa? Bakhil ni duit dia tak mau keluar. Ni duit orang pun dia tak bagi keluar. Anak dia nak derma, dia tak payahlah derma buat apa. Dia punya level kedekut tu, dia masuk pi ke orang lain. Isteri dia nak derma, dia tak bagi. Anak dia nak infak fi sabilillah, tak bagi. Dia main sembahyang Jumaat bawa anak dia derma, dia tak bagi. Setengah ulama menyebut syahih ni dengan diri dia. Kedekut ni duit dia tak mau bagi kat orang. Padanlah duit dia tak, dia kedekut. Tapi syahih ni setengah ulama menyebut untuk dia pun dia kedekut. Berhenti soya tepi jalan nak beli, bukan untuk orang, untuk diri dia sendiri. Dah hakar sangat tengah-tengah ni panas. Dia kata apa? Payah beli soya orang sip sikit balik rumah simpan. Dia punya kedekut tu diri dia boleh tak buat. Duit ada, kasut baru dia tak beli, dia pakai tu slipper putih beli RM10 dekat. Dia bukan kedekut, dia memang saja dia tak suka. Habis dia tak mau, dia simpan ke tu. Tu syahih nama dia. Syahih tu macam banyak dekat kita ni. Duit orang dia tak mau, bukan duit hang pun. Dia pegang masjid, dia pegang organisasi, dia pegang surau. Orang nak buat program, orang nak buat yang tu. Katalah dia bendahari ke pengerusi ke, tak mau sign ni. Tak apa, kita nak buat benda ni nak bagi kat budak-budak SPM, budak-budak SPM kat kawasan Korea kita ni nak ambil SPM. Jadi kita cadang buat apa nama budak-budak nak SPM ni, kita buat yasin dengan ceramah motivasi lah bagi kat mereka ni. Lepas tu kita buat makan kat mereka. Kita bagi tahu lah sekolah-sekolah nak sponsor, bagi tak apa, kami buat je. Sebab tanggungjawab anak Korea ada 3 sekolah mendengar budak-budak SPM main dengan cikgu-cikgu malam, main malam tu boleh kita sponsor. Oh, kita tak payahlah, duit kita bukan banyak sangat, dia main buah kedekut betul. Pintu tandas yang rosak, orang kata nak kena tukar ni, tak payahlah, kita buat sedia pen. Nanti orang pergi tandas cucuk pen gitu. Dia kedekut. Ada setengah masjid tu pintu tandas rosak, dia tak tukar, tak dia buat apa? Dia pakai tali Milo ais tu. Kita bungkus teh tarik kan. Tali tu dia suruh ni. Tali tu bukan kuat. Kena kawan tu duk berak, kawan tu tolak sekali, tak melompat pada tu. Dia jadi kedekut, tak tahuan gitu. Wa man yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terselamat daripada perkataan pada sikap syahih yang kedekut melampau ni, maka dia itu adalah tanda-tanda orang yang berjaya. Dan orang yang syahih ni, orang yang lawan dia adalah sakhi. Sakhi itu maknanya apa? Orang yang pemurah. Ataupun jud. Jud tu adalah orang yang pemurah. Sakhi ni, Nabi SAW sebut, orang yang pemurah, dia dekat dengan Allah. Dia dekat nombor 2 dengan siapa? Dengan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga. Satu dia jauh. Apa dia? Daripada api neraka. Orang yang pemurah, Allah sayang kat dia. Orang yang pemurah, malaikat sayang kat dia. Ini apa? Manusia sayang kat dia. Dan yang ketiga, orang yang pemurah ni, syurga sayang kat dia. Yang benci kat dia, yang jauh pada dia, nama dia adalah api neraka. Dan adapun orang yang bakhil ni, dia jauh dengan Allah, dia jauh dengan manusia pun tak jauh, tak suka kat dia. Dan juga siapa lagi tak suka kat dia? Syurga tak suka kat dia. Yang suka kat dia, neraka satu. Itu adalah sikap tu, nama sikap apa? Sikap tu nama dia adalah sikap bakhil. Bakhil tu tak baik. Mari kita baca kisah dia. Kata Muhammad bin Yusuf Al-Qazbani bercerita bahawa beliau dan sekumpulan tabi'in pergi menziarahi Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Sufyan? Abu Sufyan pak mentua Nabi SAW. Nabi SAW menikah dengan anaknya Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan. Dia adalah pemegang tampuk pemerintahan ketua kafir Quraisy selepas matinya Abu Jahal. Abu Jahal mati, dipegang tampuk pemerintahan adalah Sayyidina Abu Sufyan. Ketika pembukaan kota Mekah, dia pun masuk Islam.
Kata dia, kata Muhammad bin Yusuf, kami pergi ziarah Abu Sufyan. Setelah masuk, mereka duduk sembahyang dengan Abu Sufyan, sembang. Kemudian Abu Sufyan kata, jiran kami, saudaranya baru meninggal dunia. Jom kita pergi ziarah dia dan ucapkan takziah kepadanya. Jadi dia kata, ada jiran aku meninggal, aku pun tak pergi tengok lagi. Jom, alang-alang pemain, kita pergi ziarah dia. Kita ucapkan takziah. Takziah ni bukan mesti dengan ucapan, dia boleh juga dengan perbuatan. Perbuatan tu maknanya apa? Takziah kita kata, sabarlah, Tuhan ringan, a'zamakallahu ajraka, Allah, semoga Allah besarkan ganjaran untuk hang. Boleh kita doa gitu? Boleh. Tapi takziah ni juga adalah apa? Kita membantu dia, meringankan beban dia. Dia tak rasa payah. Apa kita boleh bantu sebagai jiran, kita tolong dia. Sebagai kawan, kita boleh bantu apa? Kita bantu dia. Itu sebahagian daripada meringankan saudara-saudara Islam yang kesusahan. Ataupun bagi duit. Kan kita pergi rumah orang meninggal dunia tu, kita bagi duit kat dia, memudahkan dia. Kadang orang bertabung kat luar kan. Bila kita pergi ziarah orang meninggal tu, tabung tu. Tabung tu itu bukan duit faraid. Duit faraid ni maknanya apa? Harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia. Daripada tarikh dia meninggal tu, start tarikh tu, hak ke belakang tu semua dia punya. Hari dia meninggal dunia dan ke atas, apa saja duit yang geng-geng pejabat bagi, geng-geng kilang kumpul bagi sikit kat dia, isteri hang meninggal, kami collection dapat dekat 2,500, kami bagi kat hang. Itu bukan duit faraid, itu duit kita. Boleh buat sesuatu, buat wakaf ke atas nama arwah, boleh. Tak mau buat, nak ambil kat kita sebagai urusan apa, itu kita punya, orang bagi. Nak buat apa-apa tahlil ke apa-apa, boleh ambil duit tu, tak apa. Sebab duit tu sebagai duit sebagai duit tambahan, bukan duit orang yang meninggal dunia tu. Kami pun bangun bersama dengan Abu Sufyan menuju ke rumah jirannya. Kami dapati lelaki itu sangat sedih dan banyak menangis. Kami ucap takziah dan cuba hiburkan hatinya. Malang sekali lelaki itu tidak mahu menerima takziah dan hatinya tak dapat dihiburkan. Kami pergi ni duk cakap lah, sabarlah yang tu yang ni, muka dia tak ada perasaan, menangis menjang. Kami tak tahu nak pujuk dia macam mana, jadi macam jam dah kami pun. Kata tim yang biziarah tu lah, kami kata, apa engkau tak mengetahui bahawa kematian merupakan jalan yang mesti dilalui oleh semua orang? Laki itu berkata, aku memang mengetahui perkara itu, tetapi aku menangis kerana saudaraku meninggal sentiasa disiksa pagi dan petang. Depa kata kat dia, sabarlah, mati ni kok mana-mana pun semua orang mati juga. Janganlah sedih, down sangat. Jangan koyak sangat, jangan down sangat. Dia kata, tak, aku bukan sebab tu aku boleh terima takdir Allah Ta'ala mati ni, aku boleh redha. Cuma aku sedihnya saudara aku yang meninggal tadi tu, dia pagi petang hari-hari dia kena balun dalam kubur. Mereka pun pelik lah. Hang tahu mana dia kena balun dalam kubur? Kubur ni memang dia ada siksa dia. Tapi pelik lah hang boleh tahu benda tu. Hang duduk di alam sini, kita tanam balik, mana kita tahu kawan tu tengah terbakar. Kami terkejut dengan jawapannya. Lalu kami kata, itu perkara gaib. Adakah Allah beritahu kamu kepada perkara gaib? Laki itu kata, tak, aku tidak mengetahui perkara gaib. Kemudian laki itu mula cerita pengalaman yang ngeri yang pernah berlaku. Laki itu berkata, aku terus duduk di sisi kubur saudaraku yang meninggal dunia selepas proses pengumuman mayatnya. Semua orang telah beredar dan meninggalkan kawasan itu. Tiba-tiba aku dengar jeritan dari kuburnya, saudaraku menjerit-jerit. Semua orang balik dah tanam. Aku duduk tepi kubur dia tu, kawan tu duduk menggelupok dalam kubur. Boleh ke kita dengar?
Jeritan azab kubur ni kita tak boleh dengar. Normally tak boleh dengar lah. Sebab Nabi SAW kata, aku teringin sangat macam ni. Semua binatang, semua makhluk ni dengar jeritan kubur. Orang yang bawa duk usung kubur tu, mayat tu kata apa, binatang, pokok, semua dengar, kecuali jin dan manusia. Boleh je aku doa ke Allah supaya Allah buka telinga hangpa bagi dengar benda tu. Cuma aku takut tak ada siapa akan uruskan jenazah tadi. Tak berani bagi mandi. Dia menggelupok, kita dengar roh dia menggelupok. Dia nak bawa ke kubur, orang menggelupok, dia dengar. Ni tengah duk korek ni, kawan sebelah, kawan depan, kawan kiri, duk riau, panas, semua boleh dengar. Aku risau apa takkan urus kubur dari tu. Ini sebagai pengajaran sekali-sekala Allah tunjuk dekat lelaki tadi tu, mungkin sebagai pengajaran kita lah. Saya sebenarnya macam cerita tu kan, cerita apa, penggali kubur tu kan. Cerita tu tiap-tiap minggu orang jahat. Sedia jahat, kampung tu boleh jahat di muka bumi. Minggu ni berulat, minggu tu busuk, minggu tu macam-macam tu. Dia tak ada sampai tiap-tiap minggu jahat. Tapi dia saja buat gambar nak tunjuk pengajaran lah. Betul-betul tak ada macam tu. Ada sekali-sekala. Hari-hari kutuk Islam. Hari-hari ni kutuk agama, kutuk Islam, kutuk ulama, benci. Kira jumpa poster ceramah ni, dia boleh berhenti motor, ludah 3 kali, start motor jalan balik. Punya dia benci. Ada. Meninggal dunia, meninggal. Sini duk masuk mayat dia. Sini duk masuk mayat dia. Ada ulang dekat atas tu. Mana tak tahu. Halau ulang tu semua tak tahu. Sagi ada di kubur. Jadi hari-hari hina ulama, hina cakap lebih kurang beragama kata ya. Mandi elok, kafan elok, letak dekat surau elok. Orang nak main tengok, lepas 10 minit buka balik muka dia hangit macam biola yang terbakar. Mandi tadi elok ya. Hitam ni nampak muka berasap macam mati rentung. Padahal mati biasa ya. Ada tak? Ada. Tapi tak selalu Allah tunjuk. Lelaki tadi ni dia kata, aku dengar. Maka apa dia buat? Kawasan lelaki itu berkata, aku terus duduk. Semua orang telah pun beredar. Tiba-tiba aku dengar suara jeritan dari kubur. Saudaraku menjerit, sakitnya. Mereka pun meninggalkan aku keseorangan di sini. Alangkah pedihnya siksa ini, sedangkan dahulu aku puasa dan aku menunaikan solat. Suara itu menyebabkan aku menangis. Memang puasa, memang semayang, tapi anda tak banyak zakat. Zakat tak banyak, simpan duit hang. Jadi kita ni tuan-tuan balik rumah tengoklah apa-apa benda. Zakat perniagaan kita, zakat pendapatan kita yang tak buat taksiran lagi. Ni nak sampai hujung tahun dah. PUZ kita Pulau Pinang pun buka, boleh pergi settle wang lah. Tidak jadi susah nanti macam brother ni. Lalu aku terus menggali kuburnya. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Tiba-tiba aku dapati kuburnya penuh dengan api. Tengkoknya terbelenggu dengan satu kalung dari api neraka. Kubur dia berapi-api. Dan aku lihat saudara aku tadi, dia rantai macam ada satu kalung lilit kepala dia dengan api. Aku hulurkan tangan untuk merungkai belenggu. Aku kesian tengok dia. Aku buh tangan buang nak rungkai, namun tidak berjaya. Bahkan api menyambar tanganku dan jariku. Ia menunjuk, ia menimbun semula aku menimbun semula tanah dan terus pulang ke rumah. Inilah sebabnya aku menangis dan sedih. Dia kata, bila aku tengok saudara aku macam tu, aku try nak pergi buang rantai yang ikat kepala dia tu, tapi aku tak boleh. Maka aku pun takut. Kambui balik kubur dia. Aku lari. Tu yang aku sedih. Dia cerita tu sambil apa? Sambil dia tunjuk tangan dia yang hitam disebabkan terbakar tu pada kami. Dia kata, ni tangan aku ni hitam sebab masuk api tadi tu.
Ditunjuk dengan live tangannya yang hitam tadi tu. Maka kami bertanya, apa dosa yang dia buat semasa hidup di dunia? Beliau berkata, dia tidak pernah mengeluarkan zakat hartanya. Kata kami berkata, siksaan itu membenarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, bakhil akan belenggu tengkuk si bakhil. Bila kita baca cerita ni, kita tengok balik ayat Quran tu. Tadi kita baca, kita tak nampak perjalanan dia, kita tengok ayat. Dan jangan sesekali orang yang bakhil dengan harta, yang benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik baginya. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Dan Allah jualah hak milik segala warisan langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah tu Tuhan yang maha mengetahui akan segala apa yang kamu kerjakan. Jadi betul, dengar cerita tu kami teringat, betul lah dia tak bayar zakat. Orang yang tak bayar zakat, antara siksa dia adalah hang simpan duit hang. Seolah-olah semua duit hang Allah tukar bagi jadi macam rantai, ikat balik dekat hang. Allah ni langit dan bumi. Kita bayar zakat bukan untuk Allah Ta'ala. Kita bayar zakat, Allah ada faedah tak? Tak ada. Kenapa zakat tak ada? Maksudnya boleh kan? Kau sakit? Allah tak berhajat dengan ibadat kita lah tuan-tuan. Katalah contoh, semua orang boikot tak mau sembahyang. Satu dunia manusia pakat, grup WhatsApp satu dunia, mereka pakat, dia kata jom semua orang jangan sembahyang. Esok sampai seminggu siapa dengan sembahyang? Pakat tak sembahyang semua. Adakah bila kita tak sembahyang, Allah tu dia akan jadi lembek, tak ada power, kuasa dia semua jadi hilang? Kita bukan generator untuk kuasa Allah Ta'ala. Semua orang pakat jahat, tak sembahyang, dosa derhaka pada Allah, ma zada zalika min mulki syai'ah. Semua hampa sembahyang, tak tinggal, buat baik, bayar zakat, pergi haji, jadi orang yang seperti orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Maknanya semua macam Nabi Muhammad lah, semua bagus sembahyang. Allah kata apa? Ma zada zalika min mulki syai'a. Ibadat kamu tidak sedikit pun akan menambah kehebatan dan kemuliaan kerajaan aku. Kalau semua orang tak sembahyang, boikot, derhaka, merepek, buat apalah, buat jahat, buat dosa sentuh je semua orang, berzina, manjang, manaqasa zalika min mulki syai'a. Jahatnya kamu tidak mengurangkan kehebatan kerajaan aku. Maknanya ibadat atau derhaka kita bukan faedah untuk Allah. Kita ibadat ni atas nama terima kasih dekat Allah. Bahkan bila kita ibadat, Allah bagi syurga pula. Allah, ibadat kita tu tak padan pun nak boleh syurga, tapi Allah kesian, Allah bagi. Jadi kita jangan ingat kita sembahyang bahawa Allah jadi power. Tak ada cakap ke tu. Kita bukan power, Allah tu bukan sebab kita. Macam selawat lah, kita jangan ingat bila kita selawat baru Nabi mulia. Tak, kita tak selawat pun Nabi dah mulia dah. Sebab Allah dan Rasul, Allah dan malaikat mendahului rahmat dan keampunan versi selawat pada Nabi SAW. Selawat kita bukan untuk jadi Nabi itu sempoi. Selawat kita untuk apa? Selawat kita untuk selamatkan kita. Selawat kita untuk Allah, Nabi bagi syafaat dekat kita. Maknanya hang selawat untuk hang. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Siapa yang buat benda baik, maka balik benda tu pada diri dia sendiri. Siapa pun tak untung. Allah, Rasul, malaikat, Nabi Daud, Nabi Idris, Nabi, siapa pun tak untung. Hang ibadat, hang lah dapat. Hang jahat, hang mendapat namanya. Orang Pulau Pinang lagi. Hang buat baik, hang dapat. Hang buat jahat, mendapatlah hang esok. Tapi untuk siapa? Diri sendiri. Maka kita ingat ibadat-ibadat yang kita buat tu semua adalah sebahagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya tengok ada apa-apa salinan sini yang tu. Dalam Sunan Ibnu Majah disebut bahawa orang yang tak bayar zakat ni, antaranya azab yang dia akan kena adalah dia akan dibawa satu ular yang besar yang nama dia Syuja'ul Aqra. Ular ni akan mematuk orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala, terutama bab berkaitan dengan sembahyang dan bab berkaitan dengan zakat. Jadi Allah Ta'ala sebut wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam duit apa? Ada duit orang lain yang minta dan terhalang. Sebabkan kita kaya, jangan kaya seorang. Bayar zakat, tolong sama-sama orang lain. Kami nak bayar zakat ni kat mana Ustaz? Kat PUZ ke? Nak bayar terus direct kat situ? Saya tak percaya PUZ ni dia ranjau orang. Kata orang. Betul ke? Ada saksi bukti saya beritahu. Saya ni cikgu sekolah. Antara benda yang PUZ buat kalau di sekolah lah, dalam versi pendidikan ni saya abang kat tuan-tuan, hujung tu dia akan hantar sampel baju untuk ukur budak-budak asnaf ni, baju sekolah baru, tudung, kain, kasut sekolah, beg sekolah, pensel box, semua kelengkapan sekolah untuk asnaf ni tak payah fikir lah. Dulu hatta lepas dapat 150 satu budak tu, duit tu tak ada guna untuk benda-benda tu, guna benda lain. Maknanya duit tu dapat kat dia lah. Dan kalau dulu zaman ada UPSR dulu, dia akan bayar duit gaji dekat cikgu-cikgu yang ajak kelas tambahan. Cikgu-cikgu yang terlibat dengan kelas tambahan untuk ajak anak-anak orang Islam untuk periksa, dia akan bayar gaji daripada PUZ, bayar kat depan dia. Dan banyaklah kita tengok website PUZ ni, banyak dia yang dia buat. Jadi kalau tuan-tuan rasa ada nak buat potongan, nak buat apa dan sebagainya, boleh terus direct bayar kat PUZ kita di Pulau Pinang. Bagus, banyak edaran. Biasanya kalau bayar zakat banyak-banyak ni kita tak tahu nak cari. Kita lah zakat kita contoh lah, ada RM25 kita kena bayar zakat tahun ni contoh. Jadi kita tengok siapa-siapa asnaf bagi kat tangan dia, boleh, tak apa, tak ada masalah. Tapi amount yang banyak, saya tak tahu saya nak cari asnaf ni tak mana. Kampung saya semua saya bagi dah. Saya pening, saya tak tahu cari kat mana. Biasa syarikat besar-besar ni lah. Nasi kandang 2-3 tahun lepas kita duduk live, saya tak berani lah abang nama nasi kandang tu. Tapi nasi kandang tu orang ramai, orang beratok panjang kedai tu. Semua orang, semua kedai orang beratok Ustaz. Contohlah saya beritahu tuan-tuan. Tapi pegawai PUZ tu bagi tahu kat saya, Ustaz, kedai nasi kandang ni yang viral ni, orang beratok panjang sampai berjela-jela ni, dia mai dekat pejabat PUZ, dia bayar zakat saya RM60,000 dia bayar untuk orang Islam di Pulau Pinang. Maknanya dia bayar zakat dia tu. Perniagaan dia maju, dia bayar balik. Perniagaan maju, dia bayar balik. Jadi kalau syarikat macam RM60,000, dia nak cari tang mana fakir miskin, dia orang pening. Sebab asnaf zakat ni yang tak boleh bagi, dia 7 orang tu je, 7 golongan tu je. Maka mereka jadi syarikat besar-besar, RM60,000, RM100,000. Tuan-tuan tengok bank rakyat, Maybank Islamik bayar zakat semua jenis RM10,000, RM100,000, main juta, tak main biasa-biasa. Dia ambil sejuta, 2 juta zakat keuntungan bank rakyat, dia bagi dekat PUZ. Jadi PUZ dia adalah saluran yang dia boleh bagi dekat orang. Susah lah Ustaz PUZ ni, sebab dulu senang tuan-tuan. Saya tanya tak pegawai dia kata, Ustaz, banyak kaki ranjau, muruk mai, tak sakit kata sakit, demam kata tak demam. Jadi duit ni duit orang, kami tak boleh suka-suka hati bagi. Kena ada dokumentasi, kami akan pergi rumah dia, cek borang apa semua untuk pengesahan lah. Kalau kami bagi jauh-jauh tu, kami kadang-kadang minta bil. Untuk pengetahuan tuan-tuan, PUZ kita di Pulau Pinang ni, dia ada skuad asnaf, ada lori dia. Lori tu memang tuan-tuan boleh telefon. Jiran saya tengok isteri dia dah meninggal, suami dia meninggal, isteri dia nampak macam susah, jadi saya tengok susah. Tuan-tuan telefon pagi, hari tu juga dia bakal main.
Tapi makluman kena jelas kan. Saya dah simpan nombor 2-3 orang kawan-kawan yang kerja kat BUZ ni. Ada orang WhatsApp dekat saya, "Ustaz, saya macam ni, saya susah. Saya akan hantar kat nombor. Han tengok nama dia ni ada tak dalam list zakat?" Dia kata nama dia tak ada. Dia kata boleh tak tolong sapi tengok. Dia ada WhatsApp kat aku, katanya dia susah. Esok tuan-tuan, setakat saya habaq kat dia lah. Setakat saya habaq hari ni, esok mesti sekali pukul 2, pukul 3 sekali dia hantar gambar. Kami baru pergi rumah dia, nama dia tak ada dalam list zakat. InsyaAllah kami akan masukkan dia dalam bantuan yang kami akan bagi kat dia. Mereka akan bagi. Kita tak payah pergi memanjang kat mereka. Kita boleh telefon mereka, ada lori mereka, dia akan main cek. Masuk dalam rumah, cek rumah akan berlubang ke apa-apa. Dia akan buat, dia ada orang dia. Jadi bayar pergi saya boleh. Takat amount kita sikit adalah RM14.20. Contoh RM14 yang pergi bagi kat siapa-siapa asnaf yang hantar sudah. Kalau satu RM42,000 penat juga cari orang kan. Macam tu. Okey, nanti kita akan jumpa dalam siri akan datang. Abu Bakar As-Siddiq tampak muka pendeta Yahudi. Macam mana dia tampak, sebab apa dia tampak, Yahudi tu perangai dia sebab apa dia kena tampak, dan apa yang Nabi suruh. Dia tampak Yahudi. Yahudi tu dia marah ke Nabi. Sayyidina Abu Bakar tampak dia. Yahudi tu mengadu kat Nabi pula. Nabi kata apa pula kat Sayyidina Abu Bakar. Nanti kita akan jumpa keadilan Islam dalam kisah berkaitan dengan seorang Yahudi yang ditampak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, kita berhenti di sini dulu. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kalimat saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.